Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia, salam kuasa ketiga. Jadi hari ini kita akan membuat satu rungkaian ringkas berkenaan dengan situasi politik terkini yang saya akan mulakan dengan actually kita akan discuss dua isu. Isu pertama adalah perpecahan baru yang berlaku di dalam UMNO. Okey. Ada sangkut pautnya dengan tim A dan ada sangkut pautnya dengan cadangan untuk membawa Muhyiddin masuk ke dalam UMNO. Yang tu saya akan mulakan dulu. Kemudian saya akan sentuh berkenaan dengan satu kenyataan yang dinyatakan oleh seorang pemimpin UMNO Johor, iaitu Nur Jazlan, berhubung perpecahan antara PPBM dan UMNO, atau lebih spesifiknya ketegangan yang berlaku dalam PPBM dan antara PPBM dan UMNO yang diakui oleh beliau, yang sekaligus membuktikan apa yang saya beritahu selama ini adalah benar. Okey. Jadi kita mulakan dengan pertama, iaitu cadangan untuk membawa Tan Sri Muhyiddin Yassin masuk ke dalam UMNO. Okey, baik. Jadi saudara-saudari, seperti mana yang saudara-saudari dah sedia maklum, cadangan-cadangan ini telah dilontarkan oleh 2-3 pemimpin UMNO secara berperingkat. Okey. Pertamanya, pernah sebelum tu pada bulan Jun, ada satu ketika di mana Taqiyuddin Hassan mewakili pihak UMNO PAS secara terbuka mengisytiharkan bahawa pada bulan Jun ya, bahawa PAS committed terhadap konsep Perikatan Nasional bukan hanya menjelang pilihan raya umum ke-15 tetapi pada pilihan raya umum ke-15. Maknanya kenyataan Taqiyuddin Hassan mengesahkan bahawa PAS sebenarnya ingin bertanding di pilihan raya umum ke-15 di bawah tiket Perikatan Nasional, atau lebih spesifiknya kalau tidak didaftarkan Perikatan Nasional maka bersekutu dengan rakan-rakan dalam Perikatan Nasional, iaitu PPBM dan UMNO. Jadi bukan hanya UMNO, bukan hanya Muafakat Nasional seperti mana yang diwar-warkan. Ini adalah kenyataan rasmi daripada PAS bahawa ia komited terhadap Perikatan Nasional dalam memasuki pilihan raya umum ke-15 dalam isu peragihan kerusi. Okey, itu kenyataan Taqiyuddin pada bulan Jun. Kenyataan Taqiyuddin secara langsung, ini saya dah sebutkan sebelum ni dan saya ulang, secara langsung membuktikan bahawa berlaku ketegangan bukan hanya antara UMNO dengan PPBM yang saya akan ceritakan selepas ni, tetapi di antara PAS dengan UMNO, iaitu PAS dengan UMNO tidak sehaluan dalam isu ini, di mana UMNO sehingga kini tidak boleh memberi komitmen terhadap Perikatan Nasional secara rasmi, tidak boleh beri komitmen terhadap pendaftaran IKAD Perikatan Nasional sebagai satu gabungan rasmi, dan telah beberapa kali terlibat dalam cabaran terbuka, ya, pemimpin-pemimpin UMNO dalam cabaran terbuka terhadap PPBM yang agak bongkak, dan cabaran-cabaran ataupun ugutan, kita boleh katakan ugutan sebenarnya, bahawasanya UMNO akan rampas beberapa kerusi PPBM, sekaligus bermakna pengisytiharan oleh pemimpin-pemimpin ini telah berlaku, di mana pemimpin-pemimpin ini telah memberitahu bahawa secara tidak langsung mereka tidak boleh bekerjasama dengan PPBM, sekaligus bermakna UMNO tidak setuju untuk bersama PPBM dalam pilihan raya umum ke-15. Di situ nampak UMNO dengan PAS tidak sehaluan dan berpecah. Okey. Jadi benda ni tak perlu diselindungi, sebenarnya ia dah terbuka. Dan PAS bukan hanya sekali memberitahu komitmennya atau menyatakan komitmennya atau mengumumkan komitmennya terhadap Perikatan Nasional bagi pilihan raya umum ke-15, PAS telah melakukannya sebanyak 3 kali, iaitu 2 kali secara rasmi, secara direct, dan sekali secara tidak langsung atau indirect. Okey, kali pertama pengumuman dibuat oleh Taqiyuddin Hassan. Kali kedua dan ketiga dibuat oleh Tuan Ibrahim Tuan Man, di mana kali kedua hujah yang dikemukakan oleh Tuan Ibrahim
yang berupa pengumuman atau pengisytiharan komitmen PAS terhadap konsep Perikatan Nasional mirip kepada pengisytiharan yang dibuat oleh Taqiyuddin Hasan. Dan kenyataan ketiga yang dibuat oleh Tuan Ibrahim lebih tajam, tetapi ianya secara tidak langsung mengulangi komitmen PAS terhadap Perikatan Nasional, tetapi ianya lebih tajam kerana kali ini Tuan Ibrahim secara halus, ada yang kata secara halus, ada yang kata secara tidak halus atau secara terus, menyelar pemimpin-pemimpin UMNO, di mana apabila beliau ditanya apakah pendapat PAS berhubung kenyataan beberapa pemimpin UMNO yang dianggap sebagai sumbang di dalam Facebook, media sosial dan sebagainya, yang tidak bersetuju agar negeri-negeri tertentu diberikan begitu sahaja kepada PAS dalam pilihan raya umum ke-15 untuk ditandingi. Tuan Ibrahim berkata seolah-olah beliau ni tersinggung. Beliau berkata itu pandangan peribadi pemimpin tersebut. Okay? Nampak dia tersinggung. Jadi ini adalah satu tamparan kencang terhadap UMNO, khususnya tim A, kerana permasalahan ini sebenarnya ditimbulkan bukannya oleh UMNO secara en blok, tetapi oleh pemimpin-pemimpin tim A dan kumpulan-kumpulan penyokong tim A. So perpecahan ni dah berlaku. Jadi sekarang kita ada perpecahan antara UMNO dengan PPBM, dan perpecahan antara UMNO dengan PAS, dan oleh itu PAS dilihat menjurus ke arah PPBM. Jadi apa ceritanya? Okey, sebenarnya kalau kita saya mulakan dengan Anwar Musa, Tan Sri Anwar Musa. Jadi kalau korang nak tahu, walaupun Anwar Musa ni sebenarnya tim A, hakikatnya Anwar Musa ada satu kaki kiri dalam tim A, kaki kanan dia dalam Kem Muhyiddin, dan tangan kiri dia pula dalam kumpulan Zahid Hamidi. Zahid pula, dia satu kaki dalam tim A, satu kaki dalam tim B. Dia sebenarnya ada usaha dia untuk cuba menyatukan kedua-dua tim tersebut. Tetapi apapun, satu kaki dalam tim A, satu kaki dalam tim B. Jadi ingat, Anwar Musa ni satu kaki dalam tim A, tapi satu kaki juga dalam tim dalam Kem Muhyiddin, bukan tim B ya, Kem Muhyiddin, dan satu lagi kaki dalam kumpulan yang bersangkut paut dengan Zaid Hamidi. Dan di dalam tim A pula ada usaha yang dah lama, yang bermula sejak bulan Ogos tahun lepas, untuk cuba mencantas Zahid Hamidi, ya, agar Datuk Seri Najib Tun Razak boleh dibawa balik sebagai Presiden UMNO dan juga pengerusi Barisan Nasional. Jadi banyak benda ni yang pada awalnya tim A jangkakan akan berjaya, menimbulkan perpecahan yang teruk, dan tim A langsung tidak mendapat support ataupun tidak mendapat support yang dijangkakan daripada akar umbi UMNO, daripada kumpulan-kumpulan pemimpin bahagian-bahagian UMNO, dan juga kumpulan pemimpin atasan UMNO. Jadi banyak backfire dan menimbulkan perpecahan, tetapi masih tim A tidak sedar, dan memang berlaku secara sulit satu usaha untuk mencantas Zahid Hamidi, walaupun secara dasarnya nampak bahawa semuanya harmoni di dalam tim A. Pokoknya apa yang saya nak katakan di sini ialah tim A pun dah mula berpecah. Okey, baik. Jadi bila kita tahu senario ini, kita rujuk kepada kenyataan yang dibuat oleh Anwar Musa. Jadi apa yang Anwar Musa kata? Anwar Musa pernah mencadangkan agar UMNO membawa balik Muhyiddin ke dalam UMNO, ke dalam parti. Okey. Kenyataan Anwar Musa ni mengejutkan semua, mengejutkan pemimpin-pemimpin tim A pun dan tim B. Sebenarnya Anwar Musa membuat kenyataan ni tanpa merujuk tim A. Okey. Disebabkan nombor satu, Anwar Musa dah nampak tim A ni sebenarnya dia, kalau kamu rujuk kepada sidang-sidang saya sebelum ni, saya dah beritahu mengapa tim A bekerjasama dengan PAS, mengapa tim A meyakinkan PAS agar membentuk muafakat nasional. Sebenarnya tim A nak perkukuhkan saham dia, sebab saham tim A jatuh teruk, malah saham UMNO jatuh teruk selepas pilihan raya umum ke-14. Jadi tim A yang minoriti, yang dapat sokongan minoriti dalam UMNO, bagi menyelamatkan diri dia, bagi lebih relevan,
ia berpaut kepada populariti PAS yang melonjak selepas pilihan raya umum ke-14 agar tim A lebih relevan dan lebih kukuh. Nah, rancangan ini tidak berjaya, tapi apa pun Anwar Musa dah nampak bahawa tim A ni sebenarnya PAS dah tak yakin dengan tim A, komitmen tim A. Banyak benda yang dibuat penipuan tim A ketika langkah Sheraton yang saya dah ceritakan sebelum ini. Saya tak nak masuk mendalam berkenaan dengan cerita penipuan tu dalam sidang ni, takut ianya menjadi terlalu panjang. Jadi kalau ada persoalan, tanya. Kalau ada cukup soalan, kalau orang masih tak faham, saya boleh buat satu sidang media untuk menjelaskan penipuan tersebut. Tapi penipuan tim A, kepalsuan yang ditimbulkan oleh tim A, macam mana tim A menjerat dan menarik PAS daripada perbincangan-perbincangan yang sedang berjalan antara PAS, Kem Tun Dr. Mahathir Mohamad, beberapa pemimpin Melayu Islam dari PKR, Amanah ke arah konsep perpaduan lebih menyeluruh. Bagaimana tim A mencucuk jarum kesangsian kepada PPBM, PAS, menarik PAS masuk ke dalam Perikatan Nasional, meyakinkan PAS bahawa konsep ini akan berjaya, dan akhirnya UMNO tidak ingin mendaftarkan Muafakat Nasional dan UMNO juga tidak ingin mendaftarkan Perikatan Nasional. PAS pula dah kurang yakin dengan UMNO sebab banyak sebab lah. Sebab penipuan tersebut. PAS juga boleh lihat bahawa jika UMNO boleh tunggang Muhyiddin, tunggang Azmin, tunggang PPBM untuk kepentingan politik peribadi mereka, dan sekarang berlaku sumbang dan tidak setelah menarik PAS daripada menarik PAS daripada perbincangan yang berlaku dengan pemimpin-pemimpin Melayu Islam ni, setelah menarik PAS, menjerat PAS atas dasar kita kena kuburkan DAP dan sekaligus menjurus ke arah penyatuan ummah lebih menyeluruh, kini tiba-tiba PPBM dan UMNO bertelagah. Malah UMNO dilihat sumbang terhadap PPBM yang sebenarnya berjasa untuk bawa UMNO balik, dan UMNO mencabar-cabar PPBM, dan UMNO tidak menghormati PAS, tidak sehaluan dengan PAS dari segi penglibatan dalam Perikatan Nasional. Jadi UMNO ni dia sebenarnya buat keputusan-keputusan sendiri, kenyataan-kenyataan sendiri pada awalnya, iaitu kami bukan sebahagian daripada PPBM secara rasmi, kami hanya bersama PPBM sehingga PRU 15. Semua ni dibuat unilateral tanpa merujuk kepada PAS. Jadi PAS dah lihat penipuan-penipuan ni, kepalsuan UMNO, cara UMNO, sifat bongkak UMNO, sifat UMNO yang lebih-lebih, walaupun populariti dia dah jauh menjunam berbanding dengan PAS, tetapi ingin membuat semua keputusan, tamak kuasa, kedudukan, pergelutan, percaturan, semua PAS nampak. Di PAS tak berpuas hati, dan juga kalau ya pun UMNO nak bekerjasama dengan PAS, Perikatan Muafakat Nasional, UMNO tidak ingin daftarkan. Jadi PAS sah kena jerat, kena getah. Sebab apabila menjurus kepada pilihan raya umum ke-14, ke-15, timbul soalan PAS nak bertanding bawah bendera siapa. Kalau PAS guna bendera sendiri, Melayu Islam akan tuduh PAS, terutamanya di kawasan bandar, akan tuduh PAS tidak committed terhadap Perikatan Nasional, Muafakat Nasional. Jadi PAS terpaksa menggunakan bendera Barisan Nasional untuk menunjukkan pemuafakatan itu berjaya. Dan apabila PAS berdiri di bawah bendera Barisan Nasional, yang akan dapat nama ialah tim A UMNO. Jadi sebenarnya UMNO menunggang PAS, memperkudakan PAS. Atas dasar tidak percaya inilah, atas dasar hampa inilah, PAS secara terbuka tanpa merujuk secara 3 kali memberi komitmen terhadap Perikatan Nasional bagi pilihan raya umum ke-15, sekaligus menunjukkan kepada umum bahawa kami sebenarnya bukanlah tertakluk kepada keputusan unilateral UMNO, dan kami boleh membuat keputusan sendiri, dan secara tidak langsung menunjukkan kepada masyarakat Melayu Islam bahawasanya PAS committed kepada janji-janjinya terhadap Perikatan Nasional, terhadap Muafakat Nasional. Yang bermasalah ialah UMNO. Sebab itulah UMNO tidak berani menekankan konsep Muafakat Nasional di sini. Di sini UMNO hanya menekankan Barisan Nasional, sekaligus bermakna UMNO tidak ada niat untuk berkempen sebagai Muafakat Nasional di pilihan raya umum ke-15. Jadi semua permasalahan ini sedang berlaku.
Jadi sebenarnya Anwar Musa tahu tim A ni tak boleh tidak dapat kepercayaan PAS. Dan jika tim A tidak dapat kepercayaan PAS, Anwar Musa takut tim PAS beransur-ansur akan menyambung kembali perbincangan mereka dengan tim B UMNO dan Kem Tun Dr. Mahathir Mohamad atau Blok Bebas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan ini menakutkan Anwar Musa. Jangan lupa ya, Anwar Musa ada satu kaki dalam tim A, satu kaki dalam Kem Muhyiddin dan satu tangan di dalam kumpulan penyokong Zahid. Jadi ini menakutkan Anwar Musa. Jadi Anwar Musa tahu bahawa tim A ni dah gagal. Jadi apa Anwar Musa buat? Mungkin dia cuba melagakan Najib dengan Zahid, tetapi apa pun beliau sengaja melontarkan nama Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri sehingga semua pemimpin terkejut ya. Syahrir Samad terkejut, ramai pemimpin terkejut. Jadi apabila dia buat demikian, dia hendak memaksa Zahid untuk membuat statement sama ada setuju tak setuju. Jika Zahid setuju, secara tidak langsung Zahid sedang memberi satu tamparan hebat kepada Najib. Jika Zahid tidak setuju, ianya bermaksud PAS, hubungan PAS dengan UMNO ni akan makin retak. Sebenarnya kalau Zahid setuju tak setuju pun akan retak teruk, sebab PAS dah setuju untuk bekerjasama dengan PPBM dan belum diadakan sebarang mesyuarat atau muzakarah bersama UMNO bagi menentukan calon yang dipersetujui bersama bagi pilihan raya umum ke-15, iaitu calon Perdana Menteri. Jadi apa pun pandang kiri kanan, kalau Zahid buka mulut saja, ia akan memudaratkan UMNO. Jadi Anwar Musa sebenarnya pasang perangkap. Jadi apabila dia pasang perangkap itu pada 2 hari bulan Julai, korang perhati Zahid senyap untuk buat satu jangka masa yang lama. Senyap. Dan PAS pula mendapat idea bahawa kita pun nak lihat apa pendapat Zahid. Jadi dengan itu PAS pada hari yang sama seolah-olah menyokong Anwar Musa dengan berkata, ya, kita sokong Zahid Muhyiddin sebagai calon Perdana Menteri. Anwar cadangkan benda tu, Muhyiddin pun Hadi pun cadangkan perkara yang sama. Jadi selepas cadangan-cadangan itu dibuat, huru-hara sebenarnya di dalam UMNO, bukannya di luar tetapi di dalam, huru-hara jadinya. Huru-hara, perpecahan tu makin melarat. Akhirnya Zahid membuat satu kenyataan mengatakan jangan terjerat terjerat dengan perbahasan isu pencalonan Perdana Menteri bagi pilihan raya umum ke-15. Dia buat statement umum. Sebenarnya dia tahu dia tak boleh setuju, dia tak boleh tak setuju. Kalau dia setuju, ini bermakna dia sedang memberi satu tamparan hebat kepada Najib. Sebab cadangan untuk menjadikan Muhyiddin Perdana Menteri melibatkan cadangan untuk membawa dia masuk ke dalam UMNO. Okey? Dan kalau dia dibawa masuk dalam UMNO, hancurlah impian tim A untuk jadikan Najib kembali sebagai Presiden UMNO dan pengerusi Barisan Nasional. Jadi dia tak boleh kata ya. Tapi jika dia kata tak boleh, kami tak setuju pun, ini bermakna dia telah membuat satu keputusan yang menunjukkan secara jelas kepada PAS dan umum bahawa PAS dan UMNO tidak sehaluan dan UMNO tidak menghormati PAS, biarpun PAS dulu menghormati UMNO walaupun UMNO membuat keputusan unilateral. Kami tidak bersama dengan Perikatan Nasional secara rasmi. PAS diam. Tetapi apabila PAS buka mulut dan menyokong satu-satu agenda, UMNO sentiasa tidak bersetuju. Jadi apa pun pandang kiri kanan, kalau Zahid kata ya pun kena, kalau kata tidak pun kena. Jadi dia buat neutral. Dia kata jangan terjerat dengan perbahasan isu pencalonan Perdana Menteri di umum. Apa pun PAS melihat ini sebagai satu tanda masalah. Dan lepas itulah keluar kenyataan-kenyataan dari pemimpin-pemimpin PAS, sekali lagi memberi komitmen terhadap Perikatan Nasional dan secara tidak langsung memberi tamparan kepada UMNO apabila berkata pemimpin-pemimpin UMNO yang buat statement-statement berhubung dengan negeri-negeri mana yang PAS boleh pegang atau tidak, itu pandangan peribadi mereka. Jadi dah nampak perpecahan ini sebenarnya melarat. Saudara-saudari, suka tak suka, okey, saya dah kata dari awal, nombor satu, perpecahan ini teruk
berlaku disebabkan pemimpin-pemimpin Melayu Islam yang menjaja Islam, menjaja penyatuan ummah, menjaja konsep-konsep yang mereka perjuangkan berhubung dengan perpaduan ummah, bangsa, negara dan sebagainya. Semuanya mereka buat atas kepentingan peribadi, kuasa, wang dan kedudukan, bukannya untuk anda. Dan ini adalah statement-statement yang keluar dari pemimpin-pemimpin, bukan dari saya. Dan ini adalah tanda perpecahan, dah melarat. Dan undi Melayu Islam dah melarat, dah berpecah, melarat. Dan benda ni akan, suka tak suka, akan menguntungkan blok bebas kuasa ketiga. Perbincangan-perbincangan ramai ahli parlimen dari PPBM, dari Tim B UMNO, dari Sabah, dari Sarawak, PKR sekalipun, amanah dengan blok bebas kuasa ketiga. Benda ni dah adalah satu keruntuhan yang hanya tunggu masa untuk terjadi secara terbuka. Saya ulang, benda ini adalah satu keruntuhan yang hanya tunggu masa untuk terbuka. Jadi secara terbuka. Jadi ini bukanlah andaian, ini adalah statement-statement, perkara-perkara yang anda dapat lihat, dengar sendiri, menilai sendiri. Okey? Jadi itulah saya berulang kali sebut kepada kamu, jangan duduk dalam kepompong propaganda. Akhirnya yang frust adalah kamu. Tidak ada kumpulan di belah Muafakat Nasional ni yang sebenar-benarnya berjuang untuk bangsa, agama dan negara buat masa ni. Tidak ada. Okey? Tapi perjuangan blok kuasa ketiga adalah untuk perpaduan lebih menyeluruh. Dan saya dah kata, saya tidak akan pandang belakang. Okey. Jadi perkara yang saya timbulkan ni, minta maaf lah kalau saya tertinggal mana-mana point. Sebab kalau saya tertinggal, highlight di bawah dan saya akan rungkai secara terperinci di sidang media yang lain. Ada soalan-soalan yang ditanya tu saya tak layan sebab mungkin orang baru tanya, kalau berani bongkar siapa tim A, tim B. Mungkin orang baru, sebab yang lama dengan saya ni memang dah tahu saya dah lama bongkar dah komposisi tim A dan tim B. Okey, nah cara mereka tanya tu tak beradab lah, so saya tak layan. Okey, tapi saya tak buang. Kalau tak hina saya ke apa, saya dah kata, kalau tak hina saya, kalau tak keterlaluan mesej tu, biar mesej tu mengkritik saya pun saya sebenarnya tak buang. Cuma yang terlebih biadab tu memang confirm akan disekat. Okey. Jadi inilah situasi yang berlaku di dalam UMNO. Berlaku unsur tidak percaya antara melibatkan PAS terhadap UMNO. Sebab PAS ni dia ada isu bendera, kalau dia nak bertanding bawa bendera siapa. Dia ada isu attitude pemimpin UMNO yang tamak kuasa, kedudukan, wang, bersikap bongkak. Semua sikap-sikap yang kita pernah lihat sebelum pilihan raya umum ke-14 kembali menyerlah, tapi lebih teruk dan menunggang PAS. Ini dah semakin hari semakin nyata. Jadi PAS dah kena getah. Okey. Dan apabila kita bercerita berkenaan dengan perpecahan antara atau pertelagahan ataupun ketegangan antara UMNO dan PPBM, benda yang saya dah katakan selama ni, ada yang kata ini andaian Regi JC Ritaudin, tetapi hari ini seorang pemimpin UMNO akhirnya mengaku memang berlaku ketegangan tersebut, iaitu Nur Jazlan, dan memberitahu memang ketegangan ni berlaku, tapi dia tak cerita penuh. Kalau nak tahu cerita penuh, mereka ni sebenarnya tidak tahu macam mana nak agih kerusi. Memang dah tahu tidak boleh solve problem ni. Memang dah tahu benda ni dah melarat. Sebab itu Anwar Musa dah nampak tim A tak boleh pi. Jadi oleh itu dia lontarkan isu pencalonan Muhyiddin. Dan dia menggunakan orang-orang seperti Nazri Aziz, sebab Nazri bukan dengan tim A, bukan dengan tim B, untuk melontarkan satu lagi cadangan, iaitu Muhyiddin dibawa masuk ke dalam UMNO dan diberi jawatan. Nazri cadangkan presiden. Kemudian seorang lagi, iaitu Mat Hassan, yang bukan dengan tim A tetapi lebih condong ke arah tim B, Mat Hassan
pun melontarkan cadangan agar pemecatan Muhyiddin sebagai ahli UMNO dan juga timbalan Presiden UMNO ditarik balik. Secara tidak langsung, Mak Hassan sedang memberitahu bahawasanya kalau Muhyiddin dibawa balik, pemecatan dia ditarik, saya boleh berundur dan Muhyiddin boleh menjadi timbalan Presiden. Sebab kalau pemecatan timbalan Presiden tu ditarik balik, maknanya Muhyiddin mungkin boleh jadi timbalan Presiden atau pemangku timbalan Presiden. Dan mungkin juga ada cadangan sulit untuk membawa Muhyiddin masuk balik ke dalam UMNO dan kemudian membuat EGM agar Muhyiddin boleh dilantik menjadi Presiden UMNO. Dan kesemua ini tidak selaras dengan agenda tim A yang ingin kembalikan Najib. Jadi sudah mula berlaku perpecahan di dalam UMNO, khususnya tim A, disebabkan cadangan Anwar Musa. Dan Anwar Musa disyaki telah menggunakan Nazri Aziz dan Mak Hassan untuk agenda ni. Disyaki berdasarkan beberapa maklumat yang saya ada, tapi benda ni disyaki menggunakan mereka sebab akhirnya hanya satu cara untuk mengembalikan keyakinan PAS terhadap UMNO, iaitu jika memandangkan PAS boleh terima Muhyiddin, jadi bawa Muhyiddin masuk dalam UMNO, solve the problem. Jadi PAS akan bersama UMNO dan tidak akan wujud lagi tim A atau tim A akan dipinggirkan. Itu satu cadangan mereka. Persoalannya sekarang ni PAS dah terima PPBM. Jadi adakah Muhyiddin akan ambil langkah untuk bersetuju dengan cadangan Anwar dan masuk kembali ke dalam UMNO? Tidak semestinya Muhyiddin boleh masuk dalam UMNO, sebab tim A boleh sabotaj. Mungkin tim A dan Zahid buat keputusan tak mau terima Muhyiddin dalam UMNO. Tapi andai kata mereka terima, mereka takkan terima kalau benda tu akan aibkan tim A. Ini saya boleh beritahulah. Maknanya Muhyiddin tak boleh kembali ke dalam UMNO sebab majoriti kepimpinan tinggi di dalam UMNO ni duduk dalam tim A. Majoriti, bukan semua, iaitu ahli-ahli kepimpinan tertinggi yang dilantik duduk dalam tim A. Jadi mungkin mereka akan halang Muhyiddin daripada masuk. So kalau hang dah tahu kemasukan Muhyiddin akan aibkan saya, akan aibkan hang, takkan hang nak bagi Muhyiddin masuk. Tetapi untuk tujuan perbincangan, andai kata mereka bersetuju untuk membawa balik Muhyiddin masuk ke dalam UMNO, kemudian saya dipahamkan ada rancangan sulit untuk membuat EGM bagi menjadikan Muhyiddin Presiden UMNO, sekaligus akan menguburkan Zahid dan siapa tu, Najib. Jadi ini adalah untuk memastikan PAS berpaut pada UMNO. Tapi persoalannya, adakah Muhyiddin akan mengambil langkah tu? Sebab PAS dah terang-terang beritahu bahawa mereka bersetuju untuk memasuki pilihan raya umum ke-15 sebagai rakan PAS, sebagai rakan PPBM menerusi Perikatan Nasional. Jadi andai kata Muhyiddin mengambil langkah itu, PPBM akan berpecah teruk. PPBM lah ni pun dah berpecah teruk. Majoriti dah MP-MP dah mula berbincang dengan orang-orang Mahathir. Bila benda tu berlaku, pada hari yang sama confirm PPBM akan pecah teruk dan hampir keseluruhan atau majoriti PPBM ni akan beralih ke blok bebas kuasa ketiga. Jadi dari satu segi Muhyiddin masuk balik ke dalam UMNO, dia akan, UMNO dan PAS akan erat. Okey. Dan tapi dari satu segi yang lain, tim A akan terkubur dan PPBM ni akan hilang. Jadi Muhyiddin hanya boleh melakukan perkara tu jika beliau bersetuju untuk bubarkan parlimen. Tetapi jika dah bubarkan parlimen, jadi tidak ada masa untuk UMNO buat EGM dan jadikan Muhyiddin presiden. Jadi tidak ada masa, sebab apabila Muhyiddin masuk ke dalam UMNO, PPBM berpecah teruk, kerajaan akan runtuh. Kerajaan akan runtuh. Jadi untuk rancangan ni berjaya, Muhyiddin terpaksa membuat strategi ni apabila dah esok nak bubarkan parlimen. Tapi jika parlimen dah bubar, EGM tak boleh dibuat dan Muhyiddin tak boleh dinaikkan sebagai presiden, dan takkan presiden dan timbalan presiden dan semua nak calonkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Jadi nampak tak, sebenarnya ini adalah checkmate tim A, iaitu Muhyiddin dah terperangkap. Dari awal saya dah beritahu, tim A memperkudakan Muhyiddin, memperkudakan Azmin, memperkudakan PAS untuk kepentingan wang kuasa kedudukan tim A, dan tidak ada jalan penyelesaian perkara ini.
tidak ada jalan penyelesaian perkara ini. Kesemuanya akan menjurus ke jalan buntu bagi Perikatan Nasional. Dan jika takut untuk diadakan pilihan, memang takut pun, tim A takut untuk masuk pilihan raya umum ke-15, tapi jika takut dan tiba-tiba dibuat keputusan parlimen tidak dibubarkan, secara tidak langsung akhirnya akan terbubar juga parlimen, atau berlaku sama ada terbubar parlimen atau berlaku perubahan kerajaan, di mana jika perubahan kerajaan itu disekat, apabila perubahan kerajaan nak berlaku, Muhyiddin mungkin boleh menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan parlimen. Jadi pandang kiri kanan pun akhirnya parlimen akan dibubarkan dalam masa terdekat. Okey. Inilah saudara-saudari perpecahan yang berlaku disebabkan oleh tim A, dan semua ni akan menjurus kepada satu titik noktah untuk UMNO. Kalau tak percaya, tunggu dan lihat. Ya. Sehingga kita berjumpa esok untuk siaran live malam harian kita pukul 9 malam. Jangan lupa sebentar lagi saya akan letakkan link di bawah untuk saluran Telegram saya dan juga untuk saluran YouTube saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam satu kuasa ketiga.